Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk At-Turuq Al-Haditha Liz-Zakah, iaitu kaedah penyembelihan moden. Ta'rif Az-Zakah. Az-Zakah lughah ma'khuzah min zakiyah sya' wa nahwuha tazkiyah ayuzibahuha zabahuha wa aslul zakat fil lughah itmamu asy-syai' wa minhu zakat fil fahmi idza kana tamu al-aqli sari al-qabul wal tazkiyah masdar zakiyah zabha atau nahra. Zakah pada lughahnya adalah sembelih. Pada asalnya zakah dari segi lughah adalah penyelesaian sesuatu, kecerdasan dalam memahami, di mana akal yang sempurna mudah dan cepat menerima sesuatu. Takziyah adalah masdar sembelih haiwan, iaitu penyembelihan. Az-zakah istilahan ikhtilaf ta'rif az-zakat bil hisab wajib qita'ah fil kull mazhab. Zakah dari segi istilah mempunyai tarif yang berbeza mengikut mazhab. Fa'indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Zahiriyah wal Ibadiyah az-zakah hiya farya au zat au al-uruq. Menurut Imam Hanafi, Maliki, Zahiriyah dan Ibadiyah, az-zakah adalah memotong pembuluh darah atau uruk. Uruk dalam penyembelihan terbahagi kepada 4, iaitu halkum, marik, urat saraf tunjang dan urat saraf sisi. Wa 'indal Syafi'iyah wal Hanabilah ya qat'ul halkum wal marik jaa fil majmu' az-zibhu alladhi yabahu bihi al-hayawan al-maqdur alayhi insiyan kata aw hasyiyan adhiyah kana aw ghairiha huwa al-taqdiq huwa tadqiq biqata'i jami' il-halkum wal marik min hayawan fihi hayat mustaqarrah bi alat laysat azman wala zafran. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, az-zakah adalah memotong halkum dan marik. Penyembelihan yang dibolehkan adalah menyembelih haiwan yang boleh dikorban dengan teliti, memotong halkum dan marik dengan menggunakan alat yang sesuai dan tidaklah menggunakan tulang atau kuku. Summa at-turuq al-haditha liz-zakah khamsah. Awalan tariqah as-sa'qul kahribai, summa tariqah syakus wal biltah wal mutarriqah wal mustis, summa tariqah taqdir bil istiqdam qadhaf thani aksid al-karbon, summa tariqah injiliziyah, wa akhiran tariqah muqtas ma'i mukahrab. Summa tariqah as-sadaqu kahribai, kaedah penyembelihan menggunakan elektrik. Kaifiyatuha imbarara tayar kahribai di syiddah muayyinah wa limuddah sabitah ila sadaqil al-hayawan. Alihkan arus elektrik menggunakan kekuatan arus yang ditentukan dengan masa yang telah ditentukan untuk membiarkan haiwan tersebut pingsan. Summa yahdusu fiqdan al-wa'i mubasyarah, summa yahdusu tawar min naqallus adalli al-muzmani qabla al-irtiqa al-tam. Haiwan tersebut akan segera kehilangan kesedaran. Seterusnya fasa pengecutan otot berlaku dan haiwan tersebut akan pingsan sepenuhnya. Summa wa'adamu diqqah fi istiqdamuha yu'addi ila natijah salbiyah fa'indaha yanqafid tayar kahrabai yashillu hayawan salalan taban ma'a baqa' wa'iyah.
ketepatan dalam menggunakan kaedah ini akan membawa kepada perkara yang buruk. Apabila arus elektrik menurun, haiwan itu akan lumpuh sepenuhnya. Summa mada syar'iyyah hadhihi tariqah la yamkinu idma hayawan wa innahar ad-damu fihi bikasrah wa yash'uru bil alam marratain al-awla bi sadamah kahribaiyah wasaniyah inda zabhi. Haiwan ini akan merasa dua kesakitan. Yang pertama, kesakitan renjatan elektrik, dan yang kedua, kesakitan ketika penyembelihan. Wahuna nahnu amama halatan li hadzal hayawan alladhi sa'aki bil kahribai. Di sini terdapat dua keadaan haiwan yang terlibat dengan penyembelihan elektrik. Yang pertama, an tawqif hadhihi sa'qah qalbi al hayawan fayasirru maitan wa biltali idza kanat sadamah qatilah fa innal hayawan yakunu mawquzan wa huwa muharramun bil ijma'. Apabila renjatan elektrik ini terkena pada jantung haiwan tersebut dan ia menyebabkan kepada kematian, jadi keadaan ini dikira sebagai pembunuhan, maka haiwan itu menjadi bangkai dan menjadi haram. Yang kedua, an tafqud hadhihi sa'qah al hayawan wa'i duna an taqtilah wa fi hadhihi halatan in adrikul al hayawan ba'daha fazabhu ala tariqah asy-syar'iyyah halan wa in lam yadriku hayyan wa lam yazimun fa innahu la yakuna halalan. Apabila haiwan tersebut direncatkan arus elektrik dan sempat untuk sembelih mengikut syar'iyah, maka ia halal untuk dimakan. Tetapi jika kita mengetahui bahawa haiwan tersebut mati sebelum disembelih, maka haiwan tersebut tidak halal. Oleh itu, kaedah ini dibenarkan secara sah sekiranya perkara-perkara di bawah ini dapat dicapai. Awalan, al-tahaqqu min annaha la tusibu biha alam lil hayawan. Pastikan bahawa haiwan itu tidak disertai kesakitan. Summa al-tahaqqu min an saqqa la yahullu duna tadaffuk ad-damu inda ijra' az-zabhi ba'daha. Pastikan kejutan elektrik tersebut tidak menghalang aliran darah semasa penyembelihan dilakukan selepasnya. Summa al-tahaqqu min an zabha yahsilu fawran ba'da saqti wa bil hayawan hayah mustaqarrah. Pastikan bahawa sembelihan berlaku sejurus selepas kejutan elektrik dan haiwan itu masih mempunyai nyawa. Wa akhiran al-tahaqqu min adamu fasad al-lahmi au naqsan latibah. Pastikan bahawa dagingnya tidak rosak atau kurang kebaikannya. Summa qarar Majlis Mujtami'ul Fiqhi Islami Birabitah Al-Alim Islami. Seterusnya kita lihat keputusan dari Majlis Fiqh Islam. Di sini terdapat 4 pandangan. Yang pertama, idza saqtu al-hayawan al-ma'kul bitiyar kahribai summa ba'da zalik tam zabha aw nahra wa fihi haya faqad zakiya zakah syar'iyyah wa halla akaluhu. Jika haiwan yang direncatkan elektrik, haiwan yang boleh dimakan, kemudian disembelih ketika dia masih hidup, maka sembelihannya halal jika mengikut syar'iyah. Summa idza zahqat
ruhul hayawan musab bil sa'ki kahribai qabla zabha aw nahra fa innahu yuharrimu akal. Apabila haiwan itu direncatkan elektrik dan mati sebelum sembelihan, maka ia haram untuk dimakan. Summa saqtul al-hayawan bitiyar kahribai aliyal daqti huwa ta'zib lil hayawan qabla zabha aw nahra wa Islam yanha an hadha wa ya'muru bil rahma wa ra'fah bih. Apabila haiwan itu direnjatkan oleh arus elektrik yang sangat tinggi dan telah menyebabkan haiwan itu tersiksa sebelum penyembelihan, maka Islam melarang melakukan perkara ini. Summa idza kana tayar kahribai munaqafid daqti wa khafif mas bihaisu la ya'zibu al-hayawan wa kana fi zalika maslahah ka takhfif alam zabhi anhu wa tahdi'ah anfahu wa muqawamatu fala bi'sa bidzalika syar'an mura'ah lil maslahah. Jika menggunakan arus elektrik yang sedikit, jadi kesakitan yang dialami oleh haiwan tersebut tidak terlalu kuat, lebih elok dikurangkan kesakitannya, maka ia diterima di sisi syarak. Seterusnya, bagaimana kita nak tentukan bahawa haiwan itu mati kerana sembelihan dan bukannya kerana renjatan elektrik? Pertama, khuruj ad-damu ba'da zabh, iaitu keluarnya darah selepas penyembelihan. Apabila haiwan itu disembelih dan keluar darah, maka kita dapat mengetahui bahawa haiwan tersebut mati kerana sembelihan. Yang kedua, harakat al-hayawan, pergerakan haiwan. Jika ia masih bergerak sebelum sembelihan dan berhenti bergerak setelah sembelihan, maka kita dapat pastikan bahawa haiwan tersebut mati kerana sembelihan. Summa tariqah asyakus wal bultah wal mutarriqah wal mustas. Kaifiyatuha an yahwi az-zabi bisyakus أو بلطة أو مطرقة ضخمة على رأس الحيوان مما يجعله يفقد الوعي وينهار. وقد يستخدم المسدس في تدويج الحيوان حيث يحدث ثقبا في دماغ الحيوان يؤدي إلى فقد الوعي بشكل فوري. Caranya, penyembelih menggunakan tukul atau senapang ataupun alatan yang seangkatan dengannya untuk mengetuk kepala haiwan tersebut dan telah menyebabkan haiwan tersebut hilang kesedaran serta menyebabkan berlakunya lubang atau keretakan tengkorak kepada haiwan tersebut. Hukmuha istikhdam hadhihi tariqah khairu ja'iz syar'an. Di sisi syarak, kaedah ini tidak diterima sama sekali. Hukum haiwan tersebut apabila menggunakan kaedah ini mempunyai dua keadaan. Yang pertama, jika haiwan itu sekadar pingsan saja dan tak mati setelah melakukan kaedah ini terhadapnya lalu disembelih, maka ia halal. Jika menggunakan kaedah ini dan haiwan itu mati disebabkan kaedah ini, di sini terdapat halal dan haram, tapi kita lebih memilih kepada yang haram. Itu saja daripada saya. Kaedah seterusnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya.
طريق التحضير باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون. Kaifiatnya itu seterusnya kaedah pembiusan menggunakan gas karbon dioksida. Secara ringkasnya, haiwan itu akan dikurung di dalam satu ruang yang diisi dengan 70% gas karbon dioksida. Lalu haiwan itu akan dibiarkan sehingga ia pingsan disebabkan gas tersebut. Untuk proses ini, para expert telah membuat kajian terhadap haiwan yang diletakkan di dalam ruangan ini. Jadi, terdapat dua keputusan kajian, iaitu yang pertama, haiwan itu akan terkena serangan jantung dan menyebabkan kematian terhadap haiwan tersebut selepas pingsan. Dan keputusan yang kedua iaitu tiada apa-apa yang berlaku kepada haiwan itu dan ia kekal dalam keadaan pingsan. حكمها لا يحل الذبح بها لأنها تنافي مع شرعنا الحنيف الذي أمر بالإحسان إلى الحيوان إن زمومه بإحداد شفرة حتى لا يطول عليه الذبح أو يعني إنامه. Hukumnya berdasarkan keputusan tersebut, kaedah ini adalah tidak halal kerana ia melanggar syariat Islam, iaitu berbuat ihsan terhadap binatang yang akan disembelih. Selain itu, kaedah ini juga mempunyai kelemahan, iaitu jika haiwan sembelihan ini mati kerana serangan jantung ataupun sesak nafas, dagingnya akan cepat rosak. Seterusnya, terdapat 3 situasi yang mana ia tidak dibenarkan oleh syariat, iaitu situasi yang pertama, أن استعماله يؤدي إلى اهتناك الحيوان المناقض محرمة بنص القرآن الكريم لقوله تعالى itu penggunaannya akan menyebabkan haiwan ini sesak nafas dan tercekik, dan dalam keadaan tercekik ini adalah diharamkan seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Mafhumnya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging khinzir, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh dan ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Seterusnya situasi kedua iaitu ma fi hanaki min ta'zib lil hayawan wa imlamihim. Itu apa-apa keadaan yang menyebabkan haiwan itu sesak nafas atau tercekik atau keadaan yang menyakiti haiwan tersebut. Jadi keadaan ini tidak boleh dilakukan kerana ia akan menyakiti haiwan sembelihan tersebut. Seterusnya, situasi yang ketiga, ihtibasu damu wal adamu hurujuhu الدم حرام بالإجماع إلى جانب فسد اللحم ونتمه اشتماله على الدم والماء بالميكروبات الدور. Dalam proses ini, haiwan itu mati sebelum kita sempat sembelih. Jadi tidak berlaku apa-apa pengaliran darah kerana tiada bahagian yang dipotong dalam proses ini. Oleh itu, jika pengaliran darah tidak berlaku kerana tiada penyembelihan yang berlaku ataupun tiada bahagian yang dipotong, maka darah kotor yang masih tinggal ataupun ada dalam badan haiwan tersebut akan membentuk bakteria dalam daging tersebut dan akan memberi mudarat kepada kita jika kita makan daging tersebut. Hukum terhadap haiwan yang disembelih menggunakan cara ini, itu halatul ula ayyamutul hayawan ihtinaqan bihazal ghaz, itu haiwan ini mati kerana sesak nafas sebelum sempat disembelih,
Jadi hukumnya jadi haiwan ini dikira bangkai dan tidak halal dimakan dagingnya. Halatusanya yu'addi hazm al-ghus ila talwih al-haiwan duna mautihi. Itu haiwan ini tidak mati, tetapi cuma pingsan sahaja dan sempat disembelih haiwan ini sementara ia masih hidup. Jadi hukumnya daging haiwan ini halal dimakan kerana sempat disembelih sebelum ia mati. ثم طريقة إنجليزية. حرق جدار الصدر بآلة حادة بين الضلعين الرابع والخامس. من خلال هذا الحرق يتم رفع الهواء إلى رأنين فيموت الحيوان نتيجة لضعف الهواء من منافح في رأنيه دون أن ينزف دمه. Iaitu kaedah barat. Kaedah ini bahagian dada haiwan sembelihan tersebut dipotong di antara tulang rusuk keempat dan kelima, dan apabila bahagian itu dipotong, udara akan memasuki paru-paru haiwan tersebut, lalu ia akan menyebabkan kematian terhadap haiwan tersebut kerana tekanan yang tinggi di dalam paru-paru haiwan tersebut. Dan dalam keadaan ini tiada pengaliran darah berlaku. لا يجوز استخدام هذه الطريقة في ذبح الحيوان لما بها iblah wa ta'zib lahu. Itu tidak diharuskan dalam menggunakan kaedah ini kerana ia memberikan keadaan yang menyakitkan terhadap haiwan tersebut. Dan Islam telah mensyariatkan supaya sentiasa berbuat ihsan kepada setiap perkara. Dan Rasulullah telah bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan atas semua perkara. Jika kamu membunuh, berlaku ihsanlah ketika membunuh. Dan jika kamu menyembelih, berlaku ihsanlah ketika menyembelih. Kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan haiwan sembelihan. Dan ولما في هذه الطريقة من عدم إدماء الحيوان وإنحار الدم والذين من أجله شرعت الزكاة لقول النبي ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه الثقور. Itu dan kaedah ini tiada pengaliran darah yang keluar dari haiwan tersebut, dan Rasulullah SAW telah bersabda, itu pengaliran darah amat penting dalam proses penyembelihan haiwan ini. Hukumnya, haiwan yang disembelih menggunakan cara ini dianggap bangkai kerana haiwan ini mati bukan kerana sembelihan, tetapi ia mati kerana sesak nafas yang berlaku semasa proses tersebut. ثم الطريقة المائي المحكمة, iaitu kaedah menggunakan air yang menggunakan gencatan elektrik. Secara ringkasnya, kaedah ini menggunakan kebiasaannya kaedah ini dilakukan terhadap haiwan seperti ayam, burung dan seangkatan dengannya. Berdasarkan gambar berikut, haiwan ini akan digantung secara terbalik, iaitu kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah, dan mesin ini akan bergerak melalui air yang mengandungi rencatan elektrik. Apabila haiwan itu lalu dalam keadaan kepadanya direndamkan sedikit, haiwan tersebut akan terkena rencatan elektrik dan pingsan untuk seketika. Lalu haiwan tersebut akan dibawa ke tempat yang lain untuk penyembelihan secara manual ataupun automatik. Kemudian haiwan itu akan dimasukkan ke dalam air yang panas untuk memudahkan proses mencabut bulu haiwan tersebut. Hukumnya, berdasarkan kaedah ini,
Ia merupakan campuran kaedah yang menggunakan renjatan elektrik dan dengan melemaskan haiwan itu. Dalam kaedah renjatan elektrik, tidak kira menggunakan kadar watan yang tinggi atau rendah, asalkan haiwan sembelihan itu mati, maka hukumnya adalah tidak boleh digunakan. Justru itu, kaedah ini tidak boleh digunakan dalam keadaan yang pertama, الغالب في هذه الطريقة أن يجتمع مع الصقر بالنكاح قبل وصول الحيوان إلى الأهلة الذهبية بوقت قصير. Untuk sekiranya keadaan yang pertama, iaitu sekiranya haiwan itu mati akibat renjatan elektrik tersebut sebelum sempat sembelihnya, hukumnya adalah tidak halal dan tidak boleh dimakan dagingnya kerana tidak sempat untuk sembelihnya. Dan keadaan kedua iaitu عدم تحكيم الذبح في موضعه لأن الدجاج بأنك في علاقة نسبته في سير محركة تمر بها على الذبيحة, iaitu penyembelihan itu tidak dilakukan di tempatnya kerana ayam itu terikat dalam ikatan yang dipasang pada tali pinggang penggerak yang mereka lalui semasa penyembelihan. Syukran lakum.